Kalau lama idle kan tiba-tiba tengok Dia dah gone. kena buat semula. Okay. Dah live ni. Dalam proses. Dalam proses Di tepi pantai yang indah. Semalam itulah. surat khabar lama. Kau apa sampai Husband. Oh, sampai Husband lepas buku ni. Dari mana? Daripada Tanjung Malim. Oh, Tanjung Malim. Yalah betul. Sebab bukan apa, bukan ada share, tapi kalau tak ada share macam tak Muzik apa tu? Tak dengar. Ada muzik. Saya pasang. Yo. Saya tutup. Belasah mak ni. Jangan terkejut bunyi betul. Mana tahu dari mana bunyi. Yelah tepi pantai ke pasal lagu. Kau boleh santai, enjoy. Itu pantai kena pakai bikini. So share pakai bikini. Alamak. Nanti semua lari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan minggu lepas Sifu Nizam dia seorang-seorang ni. Langit, baru tahu langit tu tinggi ke rendah. Baru tahu azab punya neraka. Semalam mak pun seorang Kak. Pasal apa? Sifu Nizam dia belum pernah seorang-seorang. Dia pernah kan dia buat kan? Itu Ya. Tapi minggu lepas kita berdua sebab bukan apa kan. Sifu share dia busy, manusia paling busy di dunia. Ya, memanglah. Adalah busy sampai dunia. Kalau sampai satu dunia sekejap je sikit je. Dia kalau kira di kalangan trainer dia ke level itulah Tony Stark betul. Pukul 10 ni dia ada Iron Man 2. Iron Man tu. Okay. You all borak-borak sekejap. Saya nak buat cross posting sekejap. Okay, saya pun nak buat cross posting kat ni. Okay, kejap. Nak buat corresponding. Corresponding. Okay. Yes. Dah live kan? Assalamualaikum semua. Hai, I'm back. Daripada semalam. Ya Allah, bising mak ni kan. Subhanallah. Okey lah tu. Bentar-bentar ya, Bo. Okay, while waiting, harap boleh tolong share-kan macam biasa. Kan, yang dah biasa kesibutan ni, tahulah nak buat apa time ni kan. This is the moment untuk tolong share seberapa ramai orang yang boleh. Supaya ni boleh kongsi ramai-ramai. Okey. Ni. Alamak. Wah, Akbar. Okay. Those yang selalu follow Sifu Time ni, kalau you ada Facebook page dan you rasa nak selalu dapat live ni dekat you punya page, boleh je message kami dekat Sifu Time ni. So insyaAllah apa yang kami akan cuba buat, kami akan cuba bantu. Setiap kali kita live, kita akan terus cross post kat you punya page. Betul. So tak payah nak streaming jauh-jauh, cek kat page sendiri ada tak video ni. Dia macam tu je. Teknologi zaman sekarang. Yes. Terus. So share and hopefully that you can share to others and others unto others so that more and more people will come and learn with us today. So this is the another part of Power BI. So this time around is the visualization. Sebab ni yang paling penting ni. Kan, kita dah belajar tentang introduction what is Power BI, kat part 1, part 2 kita tengok macam mana kita nak surih data. Surih. Is it the right word Kita nak bersihkan data tu. Kan, bersama si lepas kita tengok apa yang ada dekat paruh kiri. Ni otai-otai dah balik-balik semua ni. Untuk give a good ending and hopefully this is ending part 1 Wah, ending part. Ending part 1 tu ni. Banyak part lagi ni. Kan? Ending part 1 baru. Ya Allah. Jangan merebut lah. Sekali-sekala merebut tak apa. This is the powerful part of the beauty part of BI. Kan, visualization. Kita boleh ada data, semua orang boleh datang, tapi apa nak buat dengan data tu? Itu yang saya kena minta tolong orang power datang.
Correct. Betul. Siapa yang masih merindui apa Sifu Highland tengah busy sikit daily ni. Dan insyaAllah bila dia dah settle dia akan masuk balik. Dia masih lagi tak boleh ambil dia punya title sebagai resident staff kepada Sifu. So we share to more and more people. So first 2 or 3 more minutes kan, waiting for others to come in, nanti kita akan belajar sama-sama. At the same time, I pun tengah nak share juga ni. Share to pages, share to group. I sudah share. Oh, okay. Alamak. Kenapa? Ni, tak ada. Baca WhatsApp Cik Highland. Kan? Gempar tu. Tak berapa shock lah, tapi tak apalah. Tak berapa best sikit dia punya tu, message dia. Yelah, kita faham bukan salah dia kan. Dan kita rasa Hai. Okay, 14 orang dah. 14 orang, okay, cantik. Okay. Cik, dia walaupun baru sampai penat, muka dia sama je. Oh shit, hero Melayu. Putra macho. Itulah. Kan Tony Stark dengan trainer ni. Tony Stark pun balik kampung ni. Cuti. Tak apa, ini minggu kasih Cik Syekh cakap banyak sikit. Sebab last week kita dah cakap banyak kan. Betul. Kita lah sama-sama cakap. Boleh, tak salah. Okay, suara dapat dengar tak? Suara macam slow sikit. Okay, boleh? Okay. Jelas okay, cun. Dia paling kuat suara mak, nombor 2 Cik Syekh. Oh ya. Terbatuk tu. Betul. Tadi mak test bat, dia punya test bat macam ni lah kita orang. Aduh lah. Okay, everything seem okay lah ni. Sekejap ya. Alamak. Okay, I pun nak on watch party. Okay, wait ah. Okay, ni apa okay, jangan tak okay. Sekejap. Mana copy link? Okay, cantik. Oh, okay lah. Dia kata apa? Oh, tengah apply. Oh, Syekh, yang data tu Syekh ambil daripada SQL daripada tak juga. Boleh kata daripada Excel jugalah. Oh, okay. Okay, alright. So, kita sharekan skrin ke? Boleh, Boleh, bos. Okay. Saya tak dapat. Cuba bagi saya permission share skrin. Rasa macam dah bagi tadi. Okay, lagi sekali. Belum. Sudah. Dah. Okay, cantik. Hari ni seperti mana yang dijadualkan, it's part 3 of Power BI is for data visualization. As usual, kita ada Sifu Nizam. Kan kita dah kontrakkan dia untuk kerja tetap Power BI ni kita memang dah kontrakkan untuk dia. Sifu Syekh kita terpaksa lepaskan kontrak dia minggu lepas sebab dia busy dan dia takut dia tak ada line sebab dekat mana? Terengganu kan? Masa kat Terengganu masa tu. So dia pun risau tak lain dia tak apa clear. Okay, tak apa, tapi saya takkan lepaskan dia minggu ni sebab dia kata dia dah balik. Tak ada lagi ni. Dia baru balik daripada Tanjung Malim pun kita no.
Kan? Zalim gila. Baru sampai tadi 8 suku. Tapi so Itulah. far jalan memang agak clear lah. So far memang seronok juga. In fact semasa saya berada dekat Tanjung Malin tadi pun partisipan yang berada kat sana memang sangat baik. Memang baguslah. Memang respect lah dia orang dapat dengar baik-baik, dapat buat kerja kan. Memang dapat boleh faham. So far one of the topik yang saya ada cover petang tadi dengan mereka memang tentang Power BI juga. Dan masa saya download latest version of Power BI, saya notice memang ada sedikit update dalam Power BI yang terkini ni. So memang adalah perubahan-perubahan sikit yang mungkin kita kena take note lah, right? Mungkin kita boleh share bersama-sama. Since saya pun baru download tadi, bila download dapat yang baru, nampak macam terkejut juga sekejap. Dia memang sentiasa update ni. Memang ada, terkejut-terkejut dia update. Ini baru Power BI. Juga kalau macam Azure, hari ni kita buat masa kita mengajar, kita pakai kod yang sama kita pakai semalam, hari ni pakai dah tak boleh pakai dah. Aduh, sakit kepala. Memang yang tu yang kita biasa risau bila kita mengajar mana-mana topik yang melibatkan Azure, mana-mana topik yang melibatkan Office online ni, memang hari-hari memang terkejut sentiasa. Kena alert lah. Kena alert. Mengajar tu macam mana? Itulah nak macam ni kan online. Yang masalahnya update tu cepat, tetapi documentation tu masih yang lama. Itu yang sakit, tak tahan. Okay, but anyway kita sambung balik sesi kita pada minggu ni, right? So memang Cik Nizam dah banyak dah cerita last week. Memang saya dengar, memang walaupun saya duduk jauh, memang saya dengar setiap bergerak geri. Okay, memang terbaik. Gila kuasa masa tu. Gila kuasa masa tu. Okay. But anyway, apa yang kita akan cover pada sesi ni memang topik agak menarik lah. Yang penting masa kita belajar last week, kita tarik data daripada mana-mana sumber, okay, daripada Excel ke, daripada SQL Server ke, dan sebagainya. Eventually dia akan sampai kat sini lah, right? So kalau anda nampak dekat sini, kita nampak relationship kan. Yep. Yeah. Tapi kenapa kita kena ada relationship sebenarnya? Kalau anda rasa lah. Menghalalkan cara. Halalkan cara. Untuk hubungkan data. Itulah. Nak hubungkan data dengan satu data lah. Sebenarnya bila data bersendirian, okay, maknanya data tu tak berkembang. Okay, so maknanya kita kena wujudkan sesuatu perkaitan. Alright, so perkaitan tu sangat penting. Bila perkaitan tu ada, makna eventually apa yang akan kita jawab, makna setiap data tu berhubung kait. Macam kita lah, bila budak-budak minum air spray kan, menghubungkan sel-sel otak. Lebih kurang macam tu lah. Ni data-data ni bila kita bagikan hubung kait dia, kita nampak perkaitannya. Perkaitan di antara satu data dengan satu data. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat data ni ataupun data set yang saya tunjukkan depan ni, sumber data ni sebenarnya datang kalau tak salah saya daripada SQL Server ni. Okay, daripada SQL Server. Kalau tuan tengok baik-baik, cuba tengok data ni. Dia nampak macam apa? Mana data tengah-tengah ni? Alamak. Yang punca. Data yang tengah-tengah tu, yang punca betul-betul. Ada, nampak? Patutlah. Saya buka lah saya punya. So kalau tuan-tuan tengok ni, data yang menghubung kaitkan semua ni is actually sama yang tengah-tengah ni. LT customer tu. Produk. Produk. Dia nampak kalau tuan tengok baik-baik ni, maknanya dia punya objek utama dia adalah yang tengah-tengah. Tapi walaupun data design ni macam taklah cantik sangat, tapi perhubung kaitan tu memang kita nampak. Yang ni punca dia, macam di bawah sales tu kita ada order. Order pula kita ada sales order. Dan setiap order tadi ada sales customer dan sebagainya. Dan setiap sales order pula ada alamat. Okay, dan produk pula dia hubung kait dia dengan jenis-jenis produk yang ada. Dan produk kategori dan kita nampak. Right. So ini basically kalau tuan-tuan semua tengok semua dengan jelas, dia nampak macam konsep data warehouse. Okay, data contact data warehouse. Okay, kalau siapa-siapa familiar dengan Snowflake design. Pernah dengar Snowflake design? Ya Allah ya Tuhanku. Dulu Snowflake tu aiskrim. Config saja, config.
Dengar-dengar macam bunyi konflik kan. Tapi bukan konflik, snowflake. Okay. Cikgu, saya main snowflake tu lama dulu. Snowflake lama tu dulu lama. kita main snowflake kan. Saya Main pun rindu dah nak sama-sama. main snowflake. Tu Dah lama lepas sangat dah tak main. tiba-tiba malam ni keluar snowflake pula. Itulah Aduh. snowflake, konflik semua keluar. Dah rindu sangat dah ni. Okay. Jadi maknanya kalau kita tengok data kita ni, salah satu design yang kita nampak dia adalah bentuk snowflake. Kenapa saya nyatakan snowflake ni? Maknanya dia pecah satu ni, lepas tu dia ada pecah lagi. Itu dia pecah lagi. Dia pecah-pecah tu dia adalah konsep snowflake lah. Kita ada satu lagi design kita panggil sebagai star. Right? So kalau kita pakai star ni dia macam pecah satu punca je. Okay, so maknanya perkaitan dia ada dua. Satu yang snowflake, satu lagi star. Tapi kalau tuan-tuan tengok mana yang lebih baik lagi? Snowflake kot. Snowflake lah, nampak dia macam lagi detail kan, lagi deep maksudnya. Jadi maknanya bila data yang besar ni banyak, jadi apa yang akan berlaku adalah perkaitan di antara satu perkaitan tu nampak dia punya kesan dia memang sangat mendalam. Okay, maknanya mendalam lah, jiwa. Dalam jiwa. Jiwang lah pula malam ni. Ini Genji Island ni. Tu. Jadi bila data ni berkait di antara satu sama lain, maknanya at the end of the day kita punya drill down satu faktor yang kita akan cerita nanti iaitu visualization, iaitu perkaitan di antara satu sama lain. Contohnya kalau kita bagi satu senario kan, supermarket menjual barang. Okay, bila kita jual barang dekat supermarket, katakanlah anda sebagai admin yang menjaga supermarket tersebut, anda nak tahu pukul 7 sampai pukul 8 hari Sabtu, apakah barang-barang yang dijual? Pening kepala nak cari tu. Spesifik kan? Spesifik tu. Jadi maknanya apa yang kita nak dapatkan statistik untuk bukannya setakat sebulan, bukan setakat 6 bulan, mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun punya rekod yang kita nak tahu, maknanya kita akan dapat satu titik di antara pukul 7 sampai pukul 8 setiap hari Sabtu selama setahun ke 10 tahun ke, kita nampak dia punya amount of item yang dijual. Okay, apa yang kita boleh dapat daripada situ? Apa yang kita boleh ramal? Barang apa yang selalu dibeli oleh customer at that particular time. Betul. Jadi maknanya apa kelebihannya kalau kita tahu itu sebagai supermarket? Stok barang ikutlah pada masa. Inventory barang. Maknanya di end of the day, apa yang kita akan nampak, maknanya barang, kita boleh stokkan barang kita lebih awal. Tak adalah pelanggan-pelanggan kan datang, alah tak ada barang. Datang-datang tak ada barang. Terus dia, lain kali dia tak datang. Apa barang? Okay, so itulah something yang kita nak kena tengok lah. Mungkin, mungkin Nizam boleh cerita juga sikit kot, apa pandangan tentang relationship ni? Yes. Terima kasih Cik. Betul lah macam Tuan Syed cakap tadi, snowflake. Kalau saya pun saya suka buat sendiri dalam bentuk snowflake lah. Tapi kalau untuk yang pengetahuan anda semua, cuba perhatikan dalam relationship ni, nampak tak? Dia ada nombor 1 dengan bintang, 1 dengan 1. Okay, 1 dengan bintang tu maksudnya hubungan dia one to many. Yes. Kalau yang 1 ke 1 maksudnya 1 to 1. Sini 1, sini 1. Dah bagus tu kalau pakai snowflake ni sebab kita, example kita nak buat satu analytics, data. Kita ada data tu maksudnya macam Tuan Syed cakap lah, maklumat tentang barang apa dia beli ada dekat dalam satu table. Tapi satu lagi main table dia tunjuk tentang inventory dan harga saja. So dalam satu table yang dekat hujung snowflake kita, mungkin dia tunjuk pasal barang apa beli pukul berapa, berapa banyak. Itu saja, tak ada harga. Sebab mungkin dia nak kecilkan size data simpan ke. So semua tu boleh link kepada main database yang ada kat atas. Itu penting relationship yang ada kat sini. So nanti kita juga boleh buat visualization berdasarkan masa yang mana kita tahu table tu berada dekat hujung snowflake kita. Dia ambil data daripada main database kita. Macam tu. Itu yang kalau kita buat pakai snowflake, advantage dia kita boleh linkkan semua macam tu. Dan sebenarnya kalau kita buat star pun, kalau kita buat star tu dan data tu sesuai, kita boleh linkkan setiap star tu untuk link setiap hujung pointy star, and then maklumat yang kita dapat boleh dapat ini link dengan ini, link dengan link ini. Sebab kalau anda nak tahu untuk visualization yang sekarang ni lepas dia update yang terbaru ni, kita dah ada insight yang mana kita boleh tanya, kenapa rendah? Dekat dalam kita visualization tu boleh klik kenapa graf dia rendah. Dia akan cari kenapa rendah. Dia akan bagi possibilities kenapa rendah. Mungkin sebab
Kenapa konflik rendah jual waktu tengah malam? Mungkin sebab orang biasa beli pagi. Boleh dia tengok relationship yang macam tu boleh banyak. Itu Sebenarnya dia kalau macam ni kan kita boleh buat saham dah ni. Buat ramalan saham. Yes. Boleh main forex lah. Saham. Boleh buat main forex lah. Siapa tak main forex boleh main forex sebenarnya. Macam-macam. Itulah. Macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok dekat interface ni pula memang ada features yang ada linguistik dengan AI memang dah ada dalam ni. Dia ada machine learning lagi. So memang memang sangat powerful lah. Eventually kita boleh tengok Power BI ni becomes memang dah top 10, benda yang besar. top 3. Right now dia top 4, top 5 in the market. So mana eventually kalau dengan update ni memang dia akan lagi baik lah. Akan lagi baik. Yes. Yang update yang terbaru ni sebab dia banyak linkkan dengan CRM, Customer Relationship Management daripada Microsoft Dynamics. So maksudnya macam tu saya cakap lah tadi. Contohnya kalau macam customer ni dia suka apa. Kita dah boleh classifykan dah macam mana customer ni. Kita boleh dah faham dah apa yang customer ni nak. Based on data yang kita ada. Pattern tu kita boleh nampak. Yes, pattern dia kita boleh nampak. Nah, soalan boleh? Boleh. How do you determine yang snowflake ke, star ke? Itu cara design kita. Kita yang mencorakkan dia. Yang mencorak. Dia sebenarnya setiap persoalan yang kita nak buat ni, setiap design ni, dia berbalik kepada apa yang kita nak sebenarnya. So maknanya kalau kita ada satu persoalan, based on persoalan tu kita akan design data kita based on data tersebut. Sebab kita tak adalah macam satu design tu boleh merangkumi semua soalan. Dia maknanya mungkin at the end of the day kita akan ada 2, 3, 4, 5 bentuk design. Sama ada star ke, snowflake ke. Maknanya kalau yang kita biasa faham, mana satu database boleh buat semua sistem kan, tapi tak. Untuk yang buat analisis ni dia berbeza-beza. Dia bukan normalization ke? Okay, dia tak adalah normalization sebab normalization ni jatuh dekat database normal transactional database, tapi untuk yang analysis ataupun OLP dia tak ambil kira sangat normalization ni. So dia repeat lagi baik. Dia akan lagi memudahkan untuk buat carian. Dia berbeza sikit, dia cara design dia lain. Contoh kalau macam kita design star, contoh kita design star kan, kita boleh buat star ni satu cluster set data. Jadi star ni satu cluster set data. And then apakah perkaitan setiap cluster set data ni? Itu yang macam saya cakap lah, dia kita tak boleh nak kata macam star terbaik lah, snowflake terbaik lah kan. Tapi bila kita dah combinekan between each star punya cluster, dia boleh jadikan satu snowflake yang besar pula, gigantic punya snowflake. Macam tu. Clear. Tu yang best dia. Itulah cantik. Okay, so once kita punya table kita dah berkait, dah hubung kait, then kita barulah boleh pergi ke next steps. Okay, so next steps tu macam mana? Okay. Jadi maknanya macam minggu lepas kita dah belajar macam kita nak buat cleaning up, macam mana kita nak tarik data. Okay, I think topik ni will be more interesting bila kita tengok kepada visualization lah. Right, jom kita masuk visualization. Tanpa melengahkan masa lagi. Alright. Okay. Sebelum share teruskan visualization. Okay, dia macam ni. Untuk siapa yang kenapa, apa benda pentingnya? Okay, sebab kita kena faham macam ni. Data ni dia numbers. Okay, dia numbers. Let's say example macam just numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then kita nak nampak yang data ni, data ni dia besar. Kalau kata macam 10,000 dengan 100. Kita nampak 10,000 tu besar. Tapi kalau 20,000 dengan 10,000 punya data, kita tak nampak comparison dia besar dari segi visual. Sebab kadang-kadang decision made by visualize. So sebab tu visualization ni sangat penting dalam data. Sebab dia nak bantu kita faham data tu macam mana. Sebab dia nak kata data tu besar bergantung pada konteks data tu macam mana bentuk dia. Kalau saya kata tadi lah, kalau 10 dengan 100. So mungkin kalau 10 ni membesar jadi 20, 30, 40, dia nampak efek pada 100. Tapi kalau 10 ni comparekan dengan 10,000, dia benda macam tu. So visualization ni dia bantu kita nampak dengan lebih jelas. Dan senang kita nak present, mudah. So ada setengah orang kata data ni bosan, present dalam PowerPoint je kan. Pakai dekat sini Power BI. Ya, betul. Itulah jadi kadang-kadang kita tengoklah, katakanlah saya bagi satu analogi lah. Saya cerita ada muka ni seorang handsome, dia pakai cermin mata, dia pakai baju hitam, warna merah dengan warna putih. Memang dia handsome sangat. Okay, anda boleh bayangkan tak siapa muka tu? Tak boleh nak bayangkan sebab itu adalah bentuk yang digit. Okay, bentuk digit. Cuba kita tengok gambar ni. Handsome tak?
Astagfirullah. Kan? Astagfirullahalazim, ya Allah itu. Ya Allah. Kujat mah tengok ya Allah. Itulah contohnya kan. Etnologi. Diam-diam dia tembak Dia tembak. Okay. Alright, jadi itulah tujuan kita pada sesi kita ni adalah memvisualizekan data yang berbentuk digit ni supaya nampak lebih interesting lagi. Alright, mari kita tengok dekat visualization kita dekat sini. So nampak dekat sini kita ada beberapa visualization yang kita tuan-tuan nampak dekat sini. So kalau tuan nampak tak dengan jelas? Nampak? Cantik. Okay, nampak bila tuan-tuan tengok dekat sini, okay. Okay, kadang-kadang saya punya mouse ni macam hilang sekejap bila right. So dekat sini kalau kita tuan-tuan tengok, kita ada beberapa visualizations yang anda nampak dekat sini. Yang kalau commonly yang dekat atas ni kita nampak ada biasalah yang ni standard macam stick ataupun bentuk histogram kan. Dan yang ni pula kita ada berbentuk apa? Yang macam ada garis-garis Okay, mana kita ada chart. Okay, yang ni pula kita macam fill, bergaris tapi ada fill. Okay, dan yang ni ada trend. Okay, ini bergraf, bentuk chart dan bentuk graf. Okay, so kita nampak ada bermacam-macam. Yang ni pun dah macam-macam kita boleh buat. Right, cuba kita explore beberapa ni. Okay, kita tengok yang ni sekarang Alright, so okay, daripada persoalan-soalan ni, apa yang anda rasa saya nak tanya? Cuba kita tengok. Basically kalau kita tengok data ni kan. Okay, bila kita tengok data something macam ni, apa yang rasa-rasa kita nak tahu? Okay. Contohnya lah, kalau anda seorang bisnes. State mana yang ada? Macam mana? Data address kan? Okay, data ada address. State mana data, maksudnya dekat dalam data address, apa state yang ada dalam data address? Itu yang kira soalan yang biasa kita tanya. Contohnya state yang terlibat di dalam address kan. Okay, kalau kita luaskan lagi, kita kaitkan 2 benda, 3 benda. Contohnya produk mana dijual dekat state mana. Lagi tepat. Okay, ataupun kita nak order mana? Order daripada order mana, kan? Order mana tu dibuat dekat state mana yang banyak. State mana, yes. Lagi tepat. Okay, contohnya sekarang lah kita ambil satu aspek lah. Kita ambil produk berbandingkan dengan kategori lah. Kita ambil satu step. Okay, produk berbandingkan dengan kategori. Alright, so kita akan cuba tengok dua ni lah. Okay, produk dengan kategori. Okay, so mari kita cuba tengok sama-sama ya. Okay, kita ambil satu visualization yang pertama iaitu stick bar yang ni berbentuk memanjang ni. Okay, memanjang Okay, so kita akan based on kedua aspek. Alright, so one of the things yang kita nak tengok adalah data. Dan satu lagi, untuk setiap visualization yang kita pakai, kita ada beberapa things yang kita nak kena tengok. Satu, kita ada axis kita. Betul. Kita ada legend. Dan value. Alright, ni 3 benda yang penting lah. Right. So nampak tak perbezaannya? Value ni apa? Okay, so nombor. Integer. Nombor ataupun counting yang kita nak buat. Maknanya value ni kita ada beberapa kemungkinan lah. Right? So dia based on satu calculation. Okay, calculation. Satu lagi mungkin kita nak pilih based on count. Total objek yang ada. Right? So kita boleh kira contohnya untuk kategori ni berapa produk yang ada. Kategori ni berapa produk yang ada. Okay, jadi dekat sini kita boleh kaitkan di antara dua aspek, iaitu dalam senario yang kita tengok dekat sini untuk produk dengan kategori, tercantas pula kat bawah. Okay, tapi tak apa. Okay, kita tengok berapa produk. Jadi maknanya kita boleh gunakan produk ID ni sebagai count di dalam maknanya di unique. So kita gunakan produk ID ni sebagai unique sebab memang produk ID ni adalah unique. Sebab yang ni adalah primary key contohnya. Okay, dan satu lagi yang kita tengok, kalau tuan-tuan tengok dekat kita punya table produk kategori kan. So dalam produk kategori ni pula, dia juga ada berkaitan dengan produk kategori ID. So ni pun juga unik kan. Ni pun juga unik. Tetapi dekat sini kita tak ada nama. Nama ada. Okay. Nama ada. Jadi kita boleh gunakan nama, kita boleh gunakan produk ID dan jadikan dia sebagai satu contoh. Alright, mari kita cuba tengok. Okay, bagaimana rupa dia? Okay, so jom. Okay, so first kali kita boleh tengok adalah based on product ID. Right. So kita tarik product ID masuk dekat value. So dia akan keluarkan jumlah keseluruhan. So kalau kita buat mouse kita kat sini, dia akan tunjuk 255. Senang je kan? Tarik-tarik dah jadi dah. Tak sampai 5 minit. Tak sampai 10 minit. Sampai 10 saat. Siap dah.
Okay, kat kita. Right. Dan satu lagi kita nak tarik based on kategori name. Okay, sebab kalau kita letak kategori ID, kita tak nampak nama dia. So mungkin kita boleh pakai name. Right. So contohnya kita letak name. So bila kita letak name, dia akan pecah macam ni. Wah, sudah dah nampak macam. Pecahan ni kita nampak dengan jelas. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Barang apa dia jual kan? Tak ada berkelip mata. Tak ada nak kelip mata. Kelip mata dah tengok dah lain. Baru niat nak kelip mata dah jadi kan? Baru ni ada mata pecah dah mata. jadi. Kelip mata lain dah. Dah lain dah. Itulah betapa powerful. Sebenarnya kalau anda belajar Power BI ni, memang saya boleh jamin sehari anda dah expert dah, mahir dah. Kalah tok guru. Tok guru balik kampung. Buku-buku balik kampung. Tok guru balik kampung. Lepas kelas lah. Kena makan kismis banyak sikit. Cik dia makan kelapa kat belakang tu dia petik. Dia petik tu. Jadi bila kita nampak dekat sini yang kita nampak perbandingan kan. Jadi satu lagi mungkin kita nak tengok, mungkin kita nak tengok berapa ramai customer yang kita ada ni. Customer ni dia perkaitan ni macam mana pula? Kalau kita tengok dekat kita punya relationship, maknanya kita kena mahir dengan data kita sebenarnya. Produk dengan data kita, right? So data kita ni atas ni dengan produk kategori. Tapi yang berkaitan di antara produk dengan ni adalah sales order. Sales order detail dan sales order header. Alright. So ni dua benda yang sangat kritikal lah. Right? So maknanya bila kita tengok data kita, data penjualannya semuanya dekat sini. Jadi maknanya untuk mengkaitkan di antara produk dengan jualan, so kita kena kaitkan dengan ni. Right. So bila kita dah nak kaitkan dengan item ni, maknanya kita dah tahu nak gunakan dengan sales order. So kita cari sales order dalam data kita. Sales order kita mana ni? Mana hilang ya Allah. Sales order detail. Dalam sales order detail yang kita nampak dia ada dua perkaitan. Kita boleh kaitkan dalam carta yang sedia ada, tapi dia macam jadi complicated lah. Apa nak kita nak rumitkan carta kita? Kita buat something yang simple. So mungkin apa yang kita boleh buat, kita boleh taikkan satu lagi. Itu yang satu benda yang saya nak kena ingat. Semasa anda nak tukar visualization ni, pastikan jangan tick lah yang visualization ni. Bila tick ni habislah, hilang semua. Saya selalu buat ni. Kesilapan ni selalu berlaku. Mana kita cuba tengok lah. Mana kita nak tengok kesilapan kita buat. Alamak, dah jadi dah. Aduh. Ini kita nak balik jadi macam ni. So yang ni yang kena hati-hati ni. Selalu student saya macam tengah hari tadi, petang tadi pun masa mengajar ngajar, cikgu macam mana jadi macam ni? Saya tadi lain je, sekarang jadi lain. Dia dah gagal dah. Kita tak naklah jadi macam ni. Kita nak kena elakkan. Tapi kalau kita nak tukar bentuk memanjang, boleh manjang. Tapi tak cantik kot. Saya rasa nak macam ni. Sebab kita boleh nampak kesan dia. Right. So satu lagi kita kena unklik kat luar. So bila kita klik dekat luar ni, dia nampak dia paling tinggi di susunan kan, jadi jelas kan. Kita boleh klik pie chart kan. Pie chart. So bila pie chart keluar, kita boleh susun lah kita punya report kita ni. Report kita. Bila kita dah susun report, jadi kalau anda nak tahu apa sebenarnya daripada sale ni? Saya nak tahu apa yang anda tahu tentang sale ni? Kuantiti berbanding sales dengan produk. Jualan Kuantiti sales, mungkin anda nak tahu harga kan? Harga jualan, unit price, jumlah jualan kot. Jumlah jualan. Ataupun kita ada beberapa lah. Satu, dua benda yang kita ada dekat sini persoalan ni. Mari kita cuba tengok sikit. Dekat dalam table kita ni ataupun table order, nampak tak yang ada sigma ni? Apa benda sigma ni? Values lah. Total lah, summation. Sum. Hanya automatically Power BI dia akan detect mana-mana yang ada melibatkan melibatkan nombor-nombor, dia automatically buat summary. Kalau macam Excel, kita kena buat satu-satu. Tapi untuk Power BI dia detect terus, auto detect. So maknanya proses pengiraan dia kita belum sempat nak kira, dia dah kirakan untuk kita dulu. Masya-Allah. Baru niat kan? Baru niat dia dah siap dah. Jadi apa yang kita nak gunakan, kita ambil order quantity. Kalau tuan tengok ni, kita nak letak dekat kolom mana ni? Kolom ni ke? Kolom ni ke? Kolom ni? Order quantity, details. Dekat details, nanti masuk unit price dekat values. Boleh juga dekat values. Values. So kita kena tarik dekat values. Bila kita tarik dekat values, dia akan jadikan satu pengiraan. So details ni dia akan dia punya macam legend, dia punya pembahagian dan sebagainya. Kita nak buat perkaitan. Mari kita tarik yang ni dulu. Kita tarik order quantity ni.
kita tarik masukkan dalam value. Okey, apa jadi dengan graf kita? Sudah dapat dah 100%. Kita ada 2K. Okey. So Terus kalau warna dekat biru. sini pula Baru senang nak. kan? Itulah Kalau bawah putih kelip mata hijau. dah jadi dah. Tu Kalau cakap warna 5 hijau, saat dah bagus nak siap jawab ni. ni. Graf ni memang saya memang teruja lah nak buat ni. Ya, betul. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini dekat order detail, mana ada nama? Nama tak ada. Takkan kita nak tarik daripada sini. Kalau kita tarik product ID jadi macam apa yang nombornya? Banyak. Nombor tu apa benda Jadi kan? Tak kalau ada macam maklumat. ni lah kita nak letak apa? Produk kategori Kategori. Produk kategori ataupun kita ada tulis boleh tak nama dia ataupun kita ambil kategori je kot kan. Kita ambil produk kategori lagi baik. Jadi Kategori kita boleh sama. kategorikan dia kan. Okey, apa mana satu nama? Okey, ni nama dia. So nama ni kita Yeah. letak Name. dekat legend ke letak dekat detail? Legend. Dekat legend. Dekat legend. dekat- Mari kita cuba letak dekat legend. Okay, kalau kita letak dekat legend dia akan keluar something macam ni. Okey. Cuba letak Betul. kat details. Kita cuba letak dekat detail pula. Okay. Kalau kita letak dekat detail dia pun sama juga. Dia hasil dia Sama. hampir serupa. Dia serupa je. Okay. So kalau kita buangkan dia hilang lah. Alright. Kita katakan kita ambil produk kategori, produk ID. Okay, dia akan nampak macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Jadi nombor pula kita keluar nombor je. Kita tak faham. No. Don't want. Jadi tak okey lah. Maknanya Sebab kita nombor tak ada pakai maklumat nama. kan. Alright. So kita letak dekat detail ke region ke dia tak banyak perbezaan lah. Tapi yang bestnya, okay, kalau kita nak tengok ni dia based on kategori, kita klik dekat road bike ni. Okay, dia akan Road filter bikes, down. okay. Right. So mana road bike. Dia drill down. Drill down. Okay, nampak drill down Okay, ataupun asalnya macam produk kategori ni pun macam tak best ni. Okay, kita fine tune kan lagi. Okay, kita fine tune kan lagi. Okay, dekat legend ni kita apa lagi yang anda rasa? Mungkin nak kaitkan dengan state ke? Boleh juga. Produk mana jual dekat state mana? Okay, kita nak tahu juga. Okay, state mana state? State province. So kita tarik state province ni. Okay, ada silap tu. Saya tersilap delete ni. Yang ni sepatutnya tadi apa tadi? Okay, itu dah yang satu lagi benda. Kategori Kita ID. tarik bila salah tadi kan produk kategori kan. Produk kategori. Name. Tarik sedikit dekat sini. Alright. So kita silap. Salah tu. Kenapa jadi macam tu? Okay. So dia based on count ID kan. Macam lain je kita buat tadi. Lain kan. Bukan. Salah. Name kan. Itulah bila Name, kita silap-silap yes. buat. Name. Dia product ID dengan name yang pertama tu. Turun bawah sikit ambil name tu tak. Ini pun betul. Okay, yang sepatutnya kita ubah dekat sini. Itulah saya sendiri pun sipu-sipu pun boleh lupa ni. Itulah. Saiful kasih kismis sikit. Itulah. Biasa-biasa benda ni memang kita biasa boleh lupa lah. Okay. Kalau Syekh kena bagi roti John. Dr. John lah. Dengan roti John sudah. Okay, ambil state, letak dekat Kita tarik details. sikit. Nampak cantik sikit. Jadi kita nampak state-state yang terlibat. Okay, contohnya barang apa yang banyak dijual, yang dibeli dekat England ataupun daripada England. Okay, bila kita klik ni dia akan keluar. Okay, statistik dia. Okay, sepatutnya dia akan keluar statistik ni. Okay, so kalau kita nampak dengan detail lagi, alright, so dia nampak dia punya maklumat. Dia akan ada perkaitan lah. Saya rasa dia ada lagging tadi. Okay, so dekat sini kita nampak dia lambat sikit. Dia lagging sikit. Dia lagging sikit. Saya laju sangat. Yang kecil dalam tu itu data England je tu. Data England je tu. So kita nampak dia punya rekod ni. Tapi kadang-kala bila kita nampak macam chart macam ni pun macam tak jelas juga kan. So kalau kita nak jelaskan lagi macam mana? Okay, kita juga boleh pakai satu lagi chart ni. Okay, mungkin tuan boleh pakai card kan? Yes, card tu menarik. Card tu menarik juga. Maknanya dia akan tunjuk nilai yang sebenarnya. Okay, mari kita letak card. So letak card dekat bawah ni. So apakah yang kita nak tahu? Mungkin jumlah sale? Boleh jumlah sale. Jumlah sale. Jumlah Unit sale kan? Dengan state unit mana sale yang banyak sekali jual. Ya, betul. Jadi kita boleh tarikkan carta kita unit sale ni ke dalam field ni. So dia akan kira jumlah keseluruhan. 82,000.22k. Itu untuk California. England saja ni. England. California. Right. Okay, kalau untuk England. England saja ni. Okay, untuk mana ni? California. Ni California. Okay. Yang ni California. Cantik. Mexico pula ni. Marah Donald Trump kan? Nanti dia buat border kita ni. Kan tak usah buat border pula kan. Okay. Okey, jadi kat sini dari jumlah keseluruhan sale yang kita ni 200,007
0.52K. Alright, so mana kat sini kita boleh guna 3 chart dah kita, 3 jenis visualization kita dah gunakan. Okay, nampak tak menarik kan? Okay, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok juga ada banyak lagi jenis-jenis visualizations yang kita boleh tengok. Alright, mungkin kita nak tunjuk dalam bentuk map. Boleh. Apa yang kita nak? Right, so kalau kita tengok map, okay, mana satu yang map ni? Dia kena state lah. State kan? Okay, maknanya salah satu kita boleh guna state kan? Alamat state. Right, so apa kelebihannya? Contohnya kita ambil map state ni, okay, map field. Right, so kita nampak map field. Okay, bila kita gunakan map field ni ada 2-3 benda lah yang kita kena berhati-hati sebenarnya bila menggunakan map. Salah satunya map ni dia kenal 2 benda. Satu by nama, satu lagi latitude dengan longitude. So maknanya kita boleh gunakan kedua-dua ni lah. Right. So sebagai contohnya kita ambil city lah. Okay, city bukan Siti Nurhaliza, city. Okay, so biasanya proses ni nampak dia punya mapping tu dah keluar map dan dia akan mapkan city-city tadi. Alright, nampak So di processing ni ambil lama sikit. Alright, so once processing ni lama dia akan nampak kita punya visualization kita. Right, so okay, so far so good. Dia akan tengah proses. So once dia dah proses tadi, dia akan nampak maklumat penjualan dia dan sebagainya. Okay, so dekat sini kita akan fine tune dekat mana maknanya perkaitan. Bagaimana perkara ni boleh berlaku tadi? Sebab relationship tadi yang kita buat. So relationship tadi dia akan tunjuk apa yang kita klik dan juga apa data yang kita nak. Betul Betul. Okay. So ini yang adalah something yang agak menarik yang kita boleh tengok dan kalau kita zoom kita nampak dia punya England ni. Dia paparkan negeri England ni. Dia sebesar-besar ni biru ni menuju England. Itulah siapa yang tak tahu England, inilah England dia. Oh, itu England namanya. Itu England. Tengok diang. Alah, hey. Aduh. Waduh. Okay, alright. Okay, so itu satu yang benda yang kita nak tengok. Tapi mungkin kita nak tahu lebih mendetail lagi kan? Apa yang kita nak tahu detail lagi? Kalau anda terfikirlah, mungkin anda ada soalan. Mungkin daripada Facebook ada persoalan apa-apa nak tanya? Boleh tanya juga. Lupa pula kan, Dr. Kesima tengok si Fush. Tapi tak ada ni, takut tengok bawah, tengok atas dah lain. So siapa-siapa ada apa-apa soalan boleh terus tanya dekat chat. Boleh terus tanya dekat chat. Untuk map yang Tuan Syekh pilihkan ini, yang ni map by Bing tau tuan-tuan. Ya betul. Ini map by Bing. Jadi yang sedia ada lah. Dia by Bing. So kalau misal kata anda nak pakai map yang daripada satellite, iaitu ada edges tu pula. Itulah, kena ada editing sikit lah. Okay, supaya kita boleh nampak maklumat-maklumat tu dengan lebih jelas. Okay. Macam mana kita nak tengok satu country tu, or in that country there's a region, dia punya produk yang paling laris dalam that country. Itu yang saya nak tunggu-tunggu tu. Memang terima kasih Mak bagi soalan ni. Saya teruja nak menunggu soalan. Tunggu soalan. Akhirnya dapat nanti klaim hadiah. Terima hadiah lepas ni Sebab tengah tengok kan mesti orang nak tanya alamat produk yang dia. Jadi kalau kita tengok dekat salah satu yang faktor ni, kita ada by state kan. So apa yang kita narrow down dalam state kita ada apa? Dalam mungkin kita ada city kan. City kita ada city. Mungkin yang ni kita nak tengok city. Siti Nurhaliza. Terbahak-bahak, terbatuk-batuk ni dengar kita ni. Tuan Syekh. Jadi maksudnya kan macam nama state ni dia memang kena nama yang dalam map lah. Ya. Kalau nama dia tak map dia tak jumpa lah. So dia tak nampak. Macam mana nak cari? Cari pakar dalam map state mana ada? Ya, ada, pakar ada. Pakang tak ada. Okay. Jadi apa yang saya buat dekat sini, dekat legend ni, saya ada 3 benda yang saya tambahkan. Saya tambah-tambah tak ada efek pun. Apa yang sebenarnya berlaku. Okay, jadi contohnya kita ada state, country dalam state kan? State, saya pun dah confused lah. Country, lepas tu state, lepas tu baru country dia terbalik. Saya naik atas. Okay.
Yes. Dia hierarchy kan? Hierarki. Kita kena hierarki ni. Maknanya kita kena ada country. Dalam country kita ada state. Dalam state kita ada city. Ni baru kemas. Tadi betul So kita ada 2 country customer kita datang daripada UK dan daripada United States. Ni bocun. Jadi kat sini kita boleh double click dah ni ataupun kita boleh drill down, right? So kita boleh drill down. So bila kita klik drill down ni, dia akan fokus dekat England saja. Dia akan papa England je. So England satu negeri, memang dia tak ada jualan ni, tak ada jualan lah. Maknanya overall England. Okay, dan lepas tu pula kalau kita tengok dekat United States pula, so kalau kita lakukan proses drill down, right, so drill down ni, right, saya punya ni komputer saya pun dah lembab. Betul lah. Format ni. Tak, data dia besar. Itulah data dia besar. Okay. Right, so kita nampak data kita nampak dengan jelas lagi. So kita nampak state. So kalau kita nak drill down lagi untuk country, kita boleh drill down lagi. So drill down under country, so kita dapat jumlah state yang ada dalam United States. So maknanya perkaitan di antara tiga-tiga ni dia akan berkait. So jadi contohnya kita nak tahu tentang satu negeri, union saja, union city, so dia akan fokus union city map dengan jumlah jualan dan jumlah produk yang telah dijual untuk negeri union city. So benda ni apa yang memang pening-pening kan? tak ada pening lah, tak adalah kita nak cari mana-mana. Kita boleh klik mana-mana, kita boleh dapat maklumat ni. So maknanya Power BI ni is actually a very powerful tool. Maknanya kalau anda ada perkaitan dengan 10, 15, 30, 50 table pun dia boleh buat sekelip mata. Macam tu je dia dapat dah. Dia tak payah nak count if ke apa-apa if tak payah. Tak payah. If terus if terus. Mak berkelip-kelip mata ni nak buat ni sebenarnya. Okay. So yang kalau macam tadi saya klik dekat warna orange tu, so that means all that venues tu dia akan ada 140 punya order from that particular tu. Betul. Dan jumlah sale dia kat sini nampak. Maknanya bila kita tengok chart macam ni dah, dia macam menyeluruh. Semua benda kita nampak. Produk kita nampak. Amount jumlah untung kita nampak kat situ. Negeri mana, siapa yang tak reti, tak tahu kat mana venue, saya pun tak tahu kat mana negeri ni, saya pun dah tahu kat mana negeri tu. Betul. So, kalau kita kaitkan pula produk tu dekat city tu, produk apa yang paling popular? Kalau kita nak tengok produk pun, kita juga boleh fine tune juga dekat sini. Kalau kita nak tengok kat mana produk-produk yang banyak dijual, right? So maknanya untuk touring ni banyak dijual dekat negeri ni, yang nombor 12 ni, Sherman Oak. So dekat sini kita boleh nampak. Maknanya anda je klik je, ada keluar. Okay. Maknanya ada 3 tempat yang suka beli mountain frame ni. Okay. Satu kita nampak Cerritos, macam bunyi keropok lah pula Cerritos ni. Doritos. Adik-beradik dengan Cerritos. Adik-beradik Cikos. Adik-beradik Cikos. Jangan cumi dan ciki. Saya teringat dengan cumi dan ciki pula. Betul. Okay. So ini adalah contoh yang kita nampak. So memang that means kalau nak tahu produk tu kena klik dekat produk punya visualization, then you get the order and the country at another visualization. So itulah pentingnya relationship for both. Betul. So, bila nampak relationship ni menyeluruh. Semua benda kita boleh tanya. Kita nak tanya produk, kita boleh tanya. Kita nak tanya customer, pasal customer duduk dekat negeri mana pun boleh kita tanya. Barang apa dijual, boleh kita tanya. Tak adalah kita, kalau macam Excel, kita kena proses satu-satu. Kita kena tanya, kita buat filter, on top of filter dan sebagainya, kita nampak rekod-rekod tadi. Jadi dengan adanya features ni, kita boleh buat. Tapi dalam Power Pivot pun, memang ada juga features tu. Tapi apa kelemahan dia? Kalau berbanding dengan Power BI, dengan Power Pivot, Power Query yang ada dalam Excel. Kalau tuan-tuan tengok, apa nampak kat situ? Ada kelemahan kat situ sikit. Apa sebenarnya kelemahan tu? Ada soalan ni? Ya, saya. Soalan ni daripada si Fubina. Mentang-mentang kita cerita pasal barang, bunyi Shopee. Itulah. Wujud saya bunyi Shopee. Okay, dia kata how to visualize 2 tables yang mempunyai data berkait tapi tiada sebarang ID ataupun common field yang boleh relatekan mereka. Okay, yang itu yang selalu juga berlaku. Jadi maknanya kita kena cari hubungan yang sah. Mesti kena ada hubungan juga. Dia tak ada tanpa hubungan tu kita tak boleh nak kaitkan
apa-apa. Right? So sama jugalah, maknanya setiap objek yang kita buat mesti ada. Kalau tak ada perkaitan tadi, maknanya kita kena wujudkan perkaitan. So maknanya kita kena lakukan editing sikit ataupun buat fine tuning supaya data tadi boleh ada hubung kait di antara satu sama lain. Okay, mungkin kalau nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin boleh tengok edisi yang lepas. Mungkin dekat situ kita boleh tengok macam mana kita nak tambah-tambah topik-topik ni. So that means sebelum kita buat sampai ke tahap visualization ni, the first main thing is your database. You kena rangka dulu benda tu untuk tengok perkaitan mana yang boleh dapat. Target goal that you want to see. Betul. Itu adalah benda something yang sangat penting bila kita nak buat analisis. Correct. Okay, sebenarnya bila kita nak buat proses-proses ni, memang kita kena ada satu team yang bersama-sama untuk kita buat. Maknanya kita ada team analyzer, kita ada team untuk data scientist, data engineer dan sebagainya. Setiap user-user yang terlibat tadi ada role-role dia. Okay, maknanya role yang pertama ni adalah data scientist yang kena memberitahu apa dia nak. So dia akan beritahu kepada data engineer supaya data engineer tadi boleh buat hubung kait dan sebagainya. So mana bila at the end of the day data scientist dah dapat data, dia melakukan analisis, buat ramalan dan sebagainya. Okay, baik. Boleh boleh faham Boleh, insyaAllah. Jadi apa yang kita nampak dekat sini memang kita dah hasilkan satu chart ataupun report. Okay, report yang kita dah buat ni tadi memang kita akan nampak dekat kita je. So kalau kita nak publish dekat internet pula, kita boleh lakukan proses publishing. Right, so dekat sini kita boleh publish. Right, so jadi mungkin tengok sikit lah siapa yang nak tengok. Mungkin siapa-siapa nak tengok dekat sana, Nun di sana nak tengok, boleh tengok di sini. Bisa tengok di sini. Okay, so kita akan savekan file kita dan kita akan exportkan kita punya data ni kepada Power BI services. Right, so biasanya publishing ni ambil masa sikit. Okay, dan kita akan lakukan publishing. Okay, so bila publishing, right, sekejap. Okay, dia akan tanya nak letak dekat mana. So saya letak dekat saya punya my workspace. So saya boleh klik select. Dan bila select tadi, dia dah upload kepada internet dan kita akan nampak data kita tadi. Alright, so this is something yang kita boleh tengok dekat online. Okay, sebentar lagi kita akan tengok. Okay, proses upload. Okay, sambil-sambil tu ada soalan? Tapi ni kalau desktop version tak boleh kot macam mana? Apa dia? Kalau desktop hanya sampai kat sini saja ke ataupun boleh sampai ke peringkat tengok online tu? Boleh, kita boleh tengok sampai online. Okay, kita boleh tengok online. Okay, bila kita submit data kepada online ni, okay, mari kita tengok data online. So data online kita ni dia akan publish pergi dekat Power BI. Ini Power BI service kita. So, magic. Saya buat magic. Dekat Power BI Cloud kita dekat Office 365 tu. I see my workspace. Kita boleh publish kat sini. Okay. Bila data ni kadang-kadang dia tak makan, dia kena refresh balik. Tak makan. Itu yang untuk tahu Kak Su, macam yang NLP kan, Natural Language Programming tu, kita boleh soal dia dekat sini. Dalam dashboard, dalam desktop, kita sediakan semua dia punya bahan-bahan. Jadi dekat sini, tanya apa yang kita nak. Ni macam kita yang apa soalan? Part terakhir itulah kita terangkan pada orang. Okay, ni betul. Jadi maknanya apa yang saya cerita kepada tuan-tuan tadi, bila kan kita buat report kan, yang ni adalah hasil report kita. So kita nak jadikan dia sebagai dashboard. Dia ni yang cerita tadi dashboard tadi tu. Dashboard tu. Kita jadikan dia sebagai live pin a live page. So, bila kita pin a live page ni, ini yang paling senang lah. Okay, kita boleh createkan using existing dashboard ataupun kita buat dashboard barulah. Dashboard baru. So, kita buat sales. Give a name. So, bila kita buat sales yang baru, kita wujudkan pin live. So kita dah wujud pin live. Dekat sini lah kita boleh tanya soalan ni. Alright, so itu pergi pada dashboard. Atas ni soalan tadi yang Encik Nizam tadi cerita ni. Kita boleh tanya apa-apa soalan. Jadi kita cuba tanya. User kita nampak dashboard tadi je. Semua kita punya buat-buat tadi yang sebelum tu dia tak nampak. Dia nampak dashboard yang kita publish tu saja. Okay, so maknanya kalau kita nak tahu data-data tentang England, dia akan keluar data England. Alright. So jadi dekat sini kita boleh tanya apa-apa soalan yang kita nak, dia akan keluar.
all this detail. Memang Bila semudah vaksin tu COVID-19 kita siap. Kombinasi siap. Tak sampai setengah jam pun kita dah siap satu dashboard, siap report, siap tu semua. Dan untuk anda juga, mungkin anda nak tengok dekat online pun, anda juga boleh tengok ni. Dekat online ni. Dekat online mobile phone. Mobile Tapi phone mana? Kejap, baru nak buka mobile phone. Baru buka mobile phone. Okay, ini mobile phone kita ni. Ini mobile phone kita ni. So saya menggunakan TeamViewer untuk paparkan ni. So kita nampak kita punya dashboard kita. Right. So dashboard kita, okay, dan sebagainya kita boleh nampak dekat sini lah. Sebagai contohnya. Right. So kita boleh nampak. Alamak, terbalik pula. Okay, kejap. Saya betulkan. Okay. So boleh nampak tak? Saya punya ini satu contoh yang dashboard yang lain lah. Okay, sekejap lagi saya akan buka yang dashboard yang tadi. Okay. So dekat sini. Okay. Alright. Alamak, kejap Tongeng terbalik dia dah pening. Kejap. Dia dekat handphone pun dia interaktif tau. Maksudnya kita boleh klik, boleh tekan, boleh tengok. Tapi cuma dekat handphone interaktif untuk view lah. Untuk edit dekat handphone tak boleh. So maksud dekat phone tu user kita memang boleh tengok, dia boleh tekan, tengok England saja, produk apa saja, dia boleh tengok macam tu. Kita nak pergi dekat mana type? Sekejap, Kak Su pakai telefon apa? Handphone lah, handphone murah. RM3. Ke kena pakai iPhone? Tak adalah. iPhone. Pakai itu. Okay. Okay, ni dia. Ni dah hasil dia. Ni keluar WhatsApp. Minta maaf. Alamak, keluar WhatsApp lagi. Alamak. Alamak, keluar WhatsApp. Banyak WhatsApp ni. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak kita punya dashboard. Okay. Right, so kita boleh lakukan interaktif dan sebagainya. Right. So ni interaktif kita tadi ni. Ni daripada mobile phone. Kita boleh tekan interaktif ni. So kita boleh nampak detail-detail kita dan sebagainya, kita boleh nampak. So ni something yang simple ni. Right. So maknanya bos-bos kita ni, bos-bos di sana nak tengok pakai handphone pun dah cukup dah. Tak payah buka Power BI, tak payah buka web. Dia memang senang hati dengan present, dengan tengok dekat handphone lah boleh present. Bos tak nak tahu macam mana kita buat. Dia tahu nombor tu ditekan keluar dah. Tu je. Ya, betul. Itulah yang kelebihannya kita menggunakan tools kita ni. Itulah, saya memang suka sangatlah guna Power BI ni, memang senang. Kalau kasut nak download dekat App Store ataupun Apple Store, cari je Power BI. Desktop Power BI ni lah yang ni untuk phone. Untuk phone. Oh, belum download. Okey, nanti mak download. Alright. Ni ada Soalan. Ada soalannya. Okey, silakan. HANA ke Power BI kena install driver ke? Macam mana? Oh, yang driver HANA tu. HANA dia tu kena install driver. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat dalam sini kan, kita nak get data ni. Kita ada more. Dalam more ni, bila kita lambat sikit, betul saya dah slow. Okey, memang salah satu requirement untuk untuk Power BI ni, RAM dia memang kena cukup tinggi lah. Okey, sekurang-kurangnya yang ikut dia punya requirement dia cakap 8. Tapi kalau lagi besar lagi banyak yang kita perlu. Okey, salah satunya yang SAP HANA kan. Okey, SAP HANA ni bila kita nak connect dia memang dia minta driver. Nampak dia keluar macam ni. Okey. Yang ni adalah merupakan salah satu driver yang kita perlu install secara manual. Mungkin tuan-tuan kena download daripada internet. Dia punya driver daripada SAP, letakkan dalam komputer kita dan anda boleh gunakan SAP HANA driver ni untuk connect. Tapi sebelum anda connect kepada SAP ni, anda kena berhati-hatilah sebab SAP ni dia ada licensing yang terlibat. Sebelum anda menggunakan SAP HANA database ni, cek dulu ada tak anda kebenaran untuk buat untuk buat connection dengan SAP. Kalau nanti salah-salah buat, nanti kan kena saman. Okey, naya nanti. Okey, naya nanti hati-hatilah ya. Okay, alright. So that's something yang kita kena tengok jugalah. Alright, soalan-soalan lain mungkin siapa-siapa nak tanya lagi? Ini komen daripada Sazrina ni. Dia kata great tools to visualize data same as W, Target, Decision Suite, InstaBI etc. dia. Betul-betul. Memang top 10. Memang semua yang tadi yang disebut tadi memang antara yang top 10 untuk buat data analysis dan sebagainya. So far SAS tu pun not bad juga, dia boleh pakai. I think dia tu top 5.
Top 5 memang Sus. menarik lah. I think Dia- so far kalau kita tengok memang Power BI ni dalam 2 hari memang anda dah expert dah. Boleh guna macam-macam. Dia beza dia macam ni sebenarnya. Macam kalau kita pakai Power BI ni dia kita dynamic. Okay, contohnya kalau macam kita pakai satu software yang like, contohnya macam kalau kita pakai Tableau kan, Tableau dia tak ada satu software yang macam dia tak ada macam Excel ke yang boleh link dengan yang lain. Jadi Right. kalau kita pakai satu software yang contoh macam kalau kita pakai MATLAB ke apa kan, macam MATLAB ke apa ke, yang tu untuk statistik je. So maksudnya kalau mana satu software tu dia boleh tugas satu je. Macam Power BI ni kenapa dia bagus? Sebab dia ada multiple task. So dalam tu setiap update dan dia ada multiple task dan dia dynamic. You boleh buat banyak benda yang you nak. Satu kalau macam ada orang biasa pakai Tableau. Okay, Tableau yes boleh, you boleh buat table, boleh buat semua. Tapi ada few things yang contohnya macam bila kita pakai Power BI sebab dia link dengan Microsoft. Kita punya tools yang kita pakai dekat ni untuk kita buat kerja adalah tools daripada Microsoft. Contohnya kita pakailah kita punya Teams pun pakai Microsoft. And then sebab dalam Microsoft Teams memang definitely boleh linkkan dengan Power BI. Sebab tu orang kalau tengok Power BI ni dia makin cepat naik sebab dia orang senang pakai and then dia menarik, dia senang. Macam ceritanya satu hari pun dah siap boleh buat dah. Ya, betul. Boleh saya tambah Memang dalam satu hari boleh buat kan? boleh saya tambah sikit? Boleh. Okay. So contohnya kan macam dalam Power BI ni dia ada orang pernah tanya lah pasal nak buat forecasting dalam Power BI. Okay. Yeah. Kalau nak buat forecasting dalam Power BI, yes boleh, dia memang boleh. Tapi syarat dia data you kena buat data tu betul time base lah yang betul. Maksudnya tak ada jarak-jarak. Kalau you nak buat data harian, yes you boleh buat forecast. So macam forecast untuk berapa ramai orang kena COVID lagi 12 hari, atau lagi 30 hari. You boleh buat. Tapi dekat dalam Power BI sendiri, kalau tengok memang tak nampak dekat mana forecast dia. Dia tak ada formula forecast dekat atas tu pun dia tak ada. Okay, so kalau nak tengok macam ni kita nak buat kita punya forecast dalam Power BI. Example kalau siapa, boleh saya sharekan skrin saya? Boleh. Okay, boleh. Saya sharekan. Okay. Oh, okay. Sebentar dia bawa. Host disable kan? Sekejap je. Sampai hati host. Tak apalah, setakat dia saya hari ni. Dah merajuk lah. Semakin Ada komen sini. Saya baca ada baca. Boleh. Bacakan. Julian Nason. Your pie chart should be set to filter and not to highlight. My 2 cents. The pie chart tadi tu, Pie chart tadi, okay. It's supposed to be set to filter, not to highlight. Dia suruh you letak setting dia to filter, not to just highlight. So when it filtered, then it filtered. Maybe lah. Yeah, thank you. Maybe tujuan share tadi Thank sebab you, Julian. Maybe tujuan share sebab dia nak highlightkan data. So you boleh letak dekat Right. Okay, no problem. Okay, itu satu contoh yang simple. Ini data simple. Tadi saya pakai data share sebab data share besar sangat. Komputer jadi perlahan. Okay. Komputer jadi perlahan. Jadi perlahan kan. Okay, contoh kan kalau you all nak buat forecast. Dalam Power BI forecast dia agak terhide sikit lah, terhidden. Ada macam share tadi memang banyak visualization yang kita boleh buat dekat sini lah. Dan setiap visualization, apa analytics yang dia boleh buat sangat berbeza. Tak semua macam stack bar chart, dia punya analytics akan berbeza dengan apa. Maksud saya analytics adalah kalau nak tengok dekat bahagian tepi kanan sini ada yang bulat ni analytics. Okay, analytics untuk jadi stack macam ni. So dia tak semua akan ada yang sama lah. So anda kena tengok stack mana yang anda nak pakai. Okay, contoh saya nak pakai yang paling senang orang buat forecast adalah kalau dia pakai jenis line macam ni, saya ambil line. Okay, untuk lines dalam bahagian analytics memang tak keluar apa-apa sebab saya tak keluarkan apa-apa pun lagi. Okay, contoh sekarang analytics dia kena ada by date. Okay, saya onkan saja date, letaklah dekat axis. Itu biasa date. Okay, dia keluarlah year, quarter, etc. And then saya masuklah contohnya saya ambil data satu ke bahagian value. Okay, that's all. So, you nampak satu titik data saja. Okay, dan kalau pergi dekat bahagian analytics pun, dia ada forecast tapi you tak boleh buat forecast based on data you macam ni. Okay, so macam ni kalau kita nak buat, dekat bahagian date sini, rather than you pilih date hierarchy, you boleh pilih date saja. So that baru nampak bentuk dia huru-hara macam ni. Huru-hara. Yeah. So ini adalah forecast. Kenapa saya boleh forecast? Sebab data ni saya ambil daripada satu hari, setiap hari 365 hari dan dia boleh buat macam ni. Okay, then baru saya boleh pergi dekat bahagian forecast. So dalam forecast, dan jangan terkejut kalau misalnya anda ambil carta bar tak ada forecast. Jangan risau sebab dia tak semua data ada forecast. Tu je, tak semua jadi ada forecast. You ambil carta pie, janganlah buat forecast kan. Nanti. Okay, you ambil saja forecast. Dalam forecast ni sebab
dalam dia punya algo untuk buat forecast dalam Power BI memang dah masuk siap-siap dah. So you tak payah risau. Okay, first saya add satu. Okay, so forecast ini saya terangkan sikit dulu. Masa kita pun tak ada banyak. Okay, macam ni 10 points, maksudnya ini setiap data by points. Kita faham yang data ni contohnya, kalau saya katalah 30 hari ataupun 31 hari itu adalah 31 points itu melambangkan 31 hari, means sebulan, another 1 month dibuat. Okay, ni sebab by point, dia tak faham data ni dulu. Saya pilih point, saya tukar nak ambil by day. So ini adalah fokus data untuk 31 hari. Okay. And then kita ada okay, nampak tak? Bila saya buat fokus, dekat hujung ni ada yang besar kecil ni kan, yang tinggi-tinggi kelabu ni. Itu adalah confidence interval kita. Okay, normally interval confidence kalau macam default letak 95 lah sebab sebenarnya nak bagi cantik. So, rather than pakai yang macam tu, you boleh pilih, example saya tukar 75, size tu dia akan makin kecil tapi tak nampak apa sebab saya kena tekan apply baru kita nampak dia kecil sikit. Nampak kecil sikit. Okay. So ini adalah fokus yang kita buat 30 hari. Contoh kalau saya tengok fokus tu 3 bulan ke hadapan, saya ambil saya 3 di sini, daripada this jadikan dia kepada month. Ini adalah fokus 3 bulan ke hadapan. Okay. Kalau saya nak comparekan antara fokus 3 bulan ke hadapan dengan 3 bulan yang semasa, saya boleh ignore pada last berapa bulan. Contoh saya nak ignore pada 3 bulan terakhir. Okay, saya apply. Dia akan ignorekan 3 bulan. Itu yang dalam line straight dan kelabu tu, itu adalah 3 bulan terakhir. Tapi tak ada apa-apa sebab macam kita bagi tahu nak ignore. Dia bagi tahu itu part tu yang kita ignore. 3 bulan tu kita ignore. Okay, ni seasonality. Saya tukarlah dia kepada contoh macam 3 bulan. Okay, apply. Okay, nampak tak? So sekarang ni, dia comparekan data existing 3 bulan yang kita ignore tadi dengan 3 bulan yang akan ke hadapan. Sebab tu dia ada kelabu dekat belakang itu. Sebab 3 points ada 3 bulan lah. So points dekat sini dan month dekat sini, kalau saya tukar sini jadi points lah, hour, second. So ini adalah cara nak buat fokus dekat dalam tanya Power BI. Dan kalau kata, ni memang tak nampak apa-apa. Macam Syekh kata, kita boleh klik nampak data, nampak tak data fokus, nampak upper bound, nampak lower bound, itu adalah fokus data yang kita buat. Dan sebenarnya berdasarkan data yang ada, untuk hari-hari punya case COVID, macam itulah kerajaan decide. Macam mana dia nak, apa market yang saya boleh buka, apa industri saya boleh buka. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan rajin, ambil je data COVID yang kita ada untuk berapa hari ni, nak tengok third wave ni berapa lama, berapa panjang dan sampai bila kita boleh bersabar menghadapi yang case COVID ni lah. Sebab dekat dalam fokus menarik sebab apa? Yang ni memang tak nampak data sebab macam Syekh kata sebelum sama je. Visualization, anda boleh masukkan table ataupun matrix. Bila saya masukkan matrix ataupun table untuk saya punya visualization. Sorry. Alamak, besar sangat pula. Nak tekan. Sekejap, alih sikit. Ya. Tak apalah. Saya salah tekan, maafkan saya. Okay, back. Okay, cantik. Contohnya kan, kalau di sini saya masukkan satu table. Okay, so table ini, misalnya kata saya macam nak tahu data value apa, sama lah. So kita boleh klik pada link, kita nampak dekat ada detail apa lagi dekat dalam data yang kita ada. So ini kalau kita nak buat fokus. Sebab anda boleh right click juga pada fokus data sini, ambil show as table, then dia akan tunjukkan ini adalah data yang kita buat tadi bersama-sama dengan fokus-fokus. So bawah sikit itu forecasted value dia bagi. So tak payah add another table lah. Maksudnya right click saja. Tak payah table. Okay. Right click kita boleh masukkan link data yang kita nak. And then macam saya kata tadi, kita ada example, ada analyze, explain the increase lah, explain the setiap graph yang kita ada, boleh explain kenapa dia naik, kenapa dia turun. Tapi untuk case yang ini, kalau saya ambil explain pun, dia tak boleh explain sebab tak ada apa-apa yang berkaitan dengan table. No insight, yes. No insight sebab tak ada apa kaitan. Kalau macam Chief kata tadi, dia berkaitan dan dia boleh tunjukkan data yang kita nak. Dia ada ramalan yang lagi tepat lah. Yes, ramalan lebih tepat. Ramalanku benar belaka. Benar belaka, ya. Umbrella malam-malam. Kalau misalnya kata anda tengok macam trend line yang lain tu apa, yang lain trend line ke apa ke, ni semua anda boleh masukkan macam biasa. Tapi bila nak buat fokus ni, pastikan data tu dah betul timing. Okay, kalau data kita dalam bentuk hierarchy, example macam kita ada by state, and then tak setiap state ada data setiap hari. Melainkan anda pastikan dalam setiap data state anda, memang ada data setiap hari, anda boleh buat hierarchy untuk buat fokus. Tapi kalau data yang kita tak ada data state tu bukan setiap hari, contohnya macam dekat Perak,
tak setiap hari dia ada data Perak. So mungkin hari ni data Perak, esok data Pening, esok data Kedah, Perlis, Terengganu. Yang tu dia tak boleh kita buat fokus untuk setiap negeri. So melainkan dapat Perak punya fokus setiap negeri, Perak Kedah punya data setiap hari. Yang itu kita boleh buat fokus. Macam tu kita boleh buat. So sebenarnya macam kalau anda semua rajin nak tahu bila dan ke mana lagi pergi data kita untuk ke mana dia pergi COVID ni bila masa kita nak habiskan nanti, boleh try ambil semua data dalam Mas Sejahtera ada kan, ambil semua data tu, buat dalam table, masukkan hari dengan date, kena betul. Dan hari dengan date, kena pastikan hari dengan date dalam format yang betul. Banyak kali saya boleh tahu macam Syekh kata ada gambar, kenapa ada gambar sigma, sebab dia adalah integer dan dia adalah nombor. Macam dia terus tahu. Date pun sebab dia terus tahu itu apa number dia. So, kalau anda tengok dalam data Syekh tadi semua data tu dia buat cantik. Nama table ada, nama header cantik. So anda tengok, klik tahu apa benda dalam table. Itu nama table yang friendly. So kalau siapa-siapa nak berfokus, ini adalah fokus untuk Power BI. Tada. Magic kan? Hebat. Hebat. Semua terpegun. Semua terkejut kan. Terkejut perut semua. Tantangan nak kelip mata. Bau Pak Wan. Baru part 1 ni. Kita ada part 2, 3, 4 kan. Macam map tadi pun kita ada 3 jenis map lagi. Kita ada yang Aegis Map. Aegis Map ni dia lagi best sebab apa? Kalau macam kita pakai map yang 2 tu, bukan Aegis Map, dia tak ada maklumat tentang population semua. Tapi kalau pakai Aegis, sebab dia service by Aegis, dia akan dapat data population tahun lepas lah. Yep. Maksudnya anda boleh tengok lagi tepat. So macam kita nak buat macam Syekh buat jualan dekat based on population. Itu yang kalau kata nak buat analytics, kita nak buat dekat bahagian modelling, kita kata nak buat jualan ni dengan population banyak macam ni, percentage, nak buat index, nak buat calculation yang lebih complicated. Boleh. Macam tu. Dia menarik. Yep. Betul. Biasanya orang bertanya soalan macam how to. So now bila pakai Power BI, dia biasa ada orang tanya 2 jenis soalan. Satu adalah soalan macam mana, satu lagi soalan adalah apa. Dia sebenarnya the best question is for Power BI is apa, bukan macam mana. Sebab bila apa, anda akan korek. You will think like a data scientist. You akan always ask the data, kenapa. Itu adalah what the data scientist doing. So kalau macam tanya just apa, macam mana. Contohnya, macam mana nak buat A, macam nak buat B, macam nak buat C. Kita akan jadi lebih kepada technical punya part. So tengok macam mana yang you nak pergi ke arah mana. You nak jadi data analytic yang mana satu? Data scientist ataupun data technical. Data technical soalan ni macam memang selalu macam apa, carta apa, warna apa, kenapa, letak mana, itu apa technical. So kalau you nak lebih creative thinking, lebih analytical thinking, ambil soalan yang macam mana, kenapa, bagaimana. Macam tu yang mengeluarkan data. Soal data. Jangan soal orang, soal data. Yalah, soal data lagi senang daripada soal orang. Betul, soal data lagi senang soal orang. Bila nak tanya soalan tu kena you have to think rational of having the data lah. Betul tak? Betul. Baru kita tahu. Macam kita ada 2 table yang tak ada kaitan, macam mana nak present? You boleh present. Boleh tapi present. Tak nampak apa. Apa purpose dia. Tapi kalau kata macam table sini ada maklumat A1, A2, A3, table sini maklumat dia A kolom lain, 1 kolom lain. You nak kena buat perkaitan, buat satu kolom baru, concatenatekan dia, combinekan dia. Jadi. Ini nak tanya ni, Pak Tu boleh siapa ni? Dah tanya Pak Tu siap-siap dah. Pak lah ni, Pak Tu siapa ni? Mungkin kita bercerita tentang security kot. Saya rasa security tu juga merupakan satu topik yang penting. Kita macam mana kita nak pastikan data kita ni selamat. Sebab kita publish. Sebab memang ramai. Masa saya kelas petang tadi pun dia tanya, macam mana nak pastikan data saya selamat? Kalau data saya duduk dekat sini, macam mana saya nak hantar kat cloud? Kan ke laut pergi kan? Semua ke belakang. Tu pergi ke belakang. Itu adalah merupakan salah satu soalan yang mungkin kita akan jawab pada sesi seterusnya. Tentang security. Dah looking forward dah. Tiap minggu kena duduk depan ni macam ni. Jangan tinggal skrin ni. Setiap pukul 9 kami ada kat situ. Tu dia melekat di situ. Pin a live page. Tengok masalah dia, tak rasa dah sejam ni.
Itulah, sekejap je. Dah terlajak sejam. Terlajak. Aish. Dia mana pernah sifu time tepat masa, dia masih terlajak punya. Memang terlajak je. Tak pernah ni tak terlajak. Kan kali kita dengar benda-benda yang exciting macam ni kan. So memang Seronok. tak boleh control. Yeah. So kita akan looking forward untuk jemput lagi sifu-sifu besar kita ni untuk datang. Ya, betul. Rasanya Silalah jemput. automatically teacher Su dia memang booking lah. Sekali all punya session memang dia masuk lah. Nampak kaya dia gitulah. Itulah. Alhamdulillah. Mak tak lepas lah. Alhamdulillah. Kita ada peminat setia. Banyak soalan nak tanya kan. Macam tu lah. Dah tua nak belajar. Macam itulah. It's possible for us to do like a do together punya session dalam Sifu Time. Macam mana Sifu Nizam buat minggu lepas kan? Itu macam yang tadi Sifu Syekh punya data tu. Bukan apa nanti share kan? Dia nak share, dia nak try out. Kan? Berjinak-jinak dengan Power BI ni lah. Dia ada something to try out. Macam last week saya bagi saya punya link ke OneNote kan. OneNote, ya. Ambil kau setiap hari berpuluh-puluh orang mengedit link. Mungkin kalau siapa nak datang ni pun kita boleh sharekan juga ni. Boleh. Nak kena bagi Starbucks punya voucher ke apa ni? Itulah kena bagi Starbucks dengan KFC. Tak apa, bagi number account apa Sifu Syekh number account. Bukan Sifu Time punya Sifu tak apa, Sifu Time free. Okay. Aduh. Macam-macam. Lepas tu lagi sekali sifu-sifu kita ni datang balik sebab saya rasa memang betul security sangat penting. Kan? I believe everybody pun yang dah tonton kita untuk hari ni rasanya excited untuk try out data yang ada tadi dan mungkin mungkin ada soalan-soalan lagi. So hopefully our next Sifu Time mungkin time tu you boleh tanya bertalu-talu dah soalan. Tanya security. This is the opportunity. Security Kan special people kita ajak ni. Oh by the way, hari Isnin minggu depan kita akan ada show baru tentang chatbot. So nak tahu tentang chatbot, nak create chatbot sama-sama pada hari Isnin minggu depan pukul 9.30 malam sampai 10.30 malam. Chatbot tu free tak? Belajar tu free lah. Chatbot tu kena bayar lah. tu kena bayar. Dia kalau saya tak silap Encik Farihan trainer untuk minggu depan, Sifu minggu depan. Dia kata yang less than 100 tu free. Less than 100 question ke apa? Less than 100 facts katanya. Oh. Jadi selagi orang jawab. So maksudnya bila kita dah semakin popular. Popular. Oh. Tapi it is a good avenue untuk kita start off. Kita nampak chatbot tetapi kita tak pernah ada chance nak try kan? Betul. Ada. Bila nak refund tiket Asia. Betul. Pakai chatbot. So kan. Dengan TM. Sebab tu saya kata bila ramai orang guna mungkin waktu tu mungkin dah ada kompetitor, mungkin waktu tu boleh jadi murah ataupun free ke whatever, tengoklah macam mana kan. So selama kita nampak tapi tak ada kita nak explore benda ni. So datang pula kan Encik Farihan dia kata, "Can I do a chatbot session?" Saya kata, Orang ngantuk disorongkan bantal. Lagi So macam chatbot tu pun dia sebenarnya macam dia akan buat algo untuk collect all the question from orang and then dia akan jawab based on question lah kan. Ya, betul. Dia macam FAQ lah, dia macam dia collect all the FAQ and then jawapan dia apa. Kau tanya bila, jawapan dia apa kan macam tu lah. Dia macam dah ready made punya answer lah apa yang sepatutnya menjawab. Kalau tanya si Syekh lah. Dia pun boleh jawab. Baik. Baiklah, Kasu minggu depan hari Isnin. InsyaAllah. Okay, Isnin insyaAllah. Asyik muka mak dia menepik ni malam-malam. Maksudnya kita dah ada lah kan satu ikon Sifu Highland tu yang
untuk yang perempuan Sifu Suhaila. Cukup lengkap. Cukup. Dan maskot dah, dua maskot. Tak perlu lelaki yang berkacamata baju biru ada belang putih merah. Tak payah je. Tak perlu. Kita boleh buka muka. So, Bagus, amat bagus. So terima kasih banyak-banyak Sifu-sifu. Terima kasih. Terima kasih Sifu. Perkongsiannya amat bagus. Kan? Kita akan tunggu tengok kalau sempat kita buat minggu depan. Kita kena tengok jadual Sifu-sifu kita ni. Available nak booking dia orang ni. Kan? Maklumlah orang for filler dekat Malaysia ni. Itulah. Saya dia popular. Kita tengok availability ya. So insyaAllah kalau kita dapat setup cantik, minggu depan pun kita dah boleh buat satu lagi. Ya, betul. Minggu depan security pula. Security pula. Don't wait too long lah. Nanti kalau lambat-lambat, kalau lambat, orang pun semua dah macam basi dah ya? tak ingat dah. Dah apa belajar macam ni kan. Jadi kena buat secepat-cepatnya. Sifu boleh buat comparison between any BI tools or visualize tools in the market dengan Power BI. Ni especially boleh. ni Dari segi kos. Dia daripada segi kos. Okay, daripada segi kos, so far kalau untuk diri sendiri pakai Power BI ni macam percuma. Boleh pakai, tapi bila kita nak publish je dia ada isu sikit lah. Tapi kalau macam yang software lain, nak pakai kali pertama dah kena beli. Yang that is something yang kita kena bezakan. Memang so far kalau untuk anda edit, untuk anda buat, saya rasa Power BI is the cheapest lah. Tapi di isu dia share je lah. Tapi share, kalau anda tak nak share, kalau secara interaktif, kita boleh jadikan sebagai picture ke, PDF ke. Tapi dia taklah interaktif. So far, costing wise, memang Power BI is the cheapest lah. Itu yang something yang kita kena tengok. Contoh dia macam apa, SAP pun dah ada BI dia sendiri kan. SAP. Ya, betul. Tapi kalau ada Yellowfin apa nama dia. Tapi selain itu juga, selain daripada Power BI ni, dia ada lagi yang macam open source. Macam Jasper Report. Kita ada Pentaho, BI, Power BI. Pentaho BI, Business Intelligence. Okay, itu pun ada juga. Yang tu pun percuma juga. Tapi dia ada kelemahan-kelemahan dia lah. Macam ada yang kecacatan dia sikit. Tapi so far yang top, yang open source sekarang ni adalah Jaspersoft. Jaspersoft. Banyak banking menggunakan Jaspersoft sebab dia adalah top one dalam market. Kalau siapa yang nak guna lah. Untuk secara percuma, totally percuma, tapi dia adalah kelemahan-kelemahannya, tapi still okay lah, not bad. Tapi dia ambil masa sikit untuk belajar. So far tapi tapi kan the thing that I learn in this world there's nothing free unless you are the product. Itu je kena ingat lah. So kalau you pakai benda yang free means you are the product. Itu je. Dia jual you lah. Dia tak jual your data tapi dia jual your interest. Dia jual bukan personal tapi your interest tu yang dijual. Betul. Kalau kita tengok mekanik kereta lah, maknanya mana-mana yang penjual kereta boleh jual barang. Tapi macam mana orang baiki kereta tu dengan cantik, dengan kemas, that is actually dia punya produk. That is something, itulah yang kita kena tengok. Sebenarnya tools tu mana-mana boleh. Yes, mana-mana boleh pakai. Sebab it's just the cost and then dengan you punya familiarity dengan dia punya interface je. Kalau you nak pakai SAP BI pun boleh juga, no problem. It's just macam harga and then kalau you pakai Power BI ni senang. Macam kalau tanya saya senang sebab apa? Beli satu dapat semua. Tak payah beli pack ni, beli lagi. Itu je. Itu kepandaian Microsoft lah. Yes. Dia pun pandai lah kan. Dia nampak dia boleh buat duit, dia pun sebab dia boleh buat collaboration dengan banyak software kalau Microsoft ni. Satu boleh dapat semua. That's the thing yang beli orang satu suka dapat 10. guna. Exactly. Satu dapat 10. Kalau macam yang lain, contoh SAS ke Tableau ke, bukan nak kata they are bad, they are good, but you have to pay and then maybe few things yang kita nak buat tu you have to top up dia punya, it's an add-on, so you kena buy and buy. Microsoft add-on dia ada yang free kan? Contohnya macam kalau Power BI you nak buat word cloud, free. You nak buat word cloud jadi macam boleh tambah perkataan macam Mentimeter punya style kan. Pakai word cloud. Dalam Power BI dia you dapatkan dia dekat marketplace dia percuma and then dia boleh jadi cantik-cantik. Boleh. Cuma tu je. Tapi orang kata macam katalah percuma we are the products lah, tapi you dapatkan soft ni
still sebenarnya you belilah sebenarnya. Ya betul. Kita beli satu keluarga dia lah. Lebih Satu kurang. keluarga. Betul lah. Tapi ada orang tak suka pakai Microsoft, tapi it's up to dia choices lah. Ya betul. For us it's senang. Ya, Macam dia mungkin Itu dah jadi dia punya whatever it is, itu minat dia dah. Kalau dia suka macam kita dah lama guna, kita kalau nak guna benda yang lain kita rasa macam kekok lah. Kekok sikit because we have everything that is very user friendly and we change into another one. Contoh lah PowerPoint and Powtoon. You feel macam Powtoon ni nak kena buat ni, buat ni. Padahalnya dalam PowerPoint tu nak trim je, senang macam tu je. Macam tu lah. Yes. Banyak Tapi pula. at the end of the day sebenarnya bila kita pakai PowerPoint ke pakai apa ke, sebenarnya teknik yang kita nak pakai tu kena betul. Kalau kita belajar betul-betul, guna cara step yang betul-betul, benda yang kita nak belajar tu jadi senang. Tapi kalau anda cuba-cuba sendiri, cuba try kadang-kala tak menjadi, itu jadi masalah. So sebab tu datanglah kelas kami, belajarlah dengan cici kami. Belajar dengan kami. Itu sebenarnya. Belajarlah dengan kami. Macam PowerPoint ada dengar ada orang cakap dia dah allergic dengan PowerPoint. Kita tak power lagi. Teacher Su, jangan dengan kami. Kita belum level tu. Kita kata mereka. Dengan mereka. Dengan mereka. Macam ni macam ni. Bukan macam ni macam tu. Bukan kami tak suka power lagi. Kita pakai mereka. Mereka. Macam tu. InsyaAllah. Dah 10.30. Cik tu nak kena relax dah tu. Ya Rabbi ta'ala. Alright, okay. All the way. So, terima kasih. So, terima kasih. Jumpa lagi. Alright, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kerana datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye-bye.